ubat hati ada 5. 1, baca Quran dan makna. Jangan baca Quran saja semata-mata. Ini untuk apa? Untuk proses healing, proses healing. Yang kedua, sembahyang malam. Yang ketiga, kumpul dengan orang soleh. Itu formula. Kumpul dengan orang soleh. InsyaAllah hati kita okey. Nombor 4. Tuan-tuan buat hari inilah. Ibu-ibu dengan ayah-ayah. Puasa. Banyakkan puasa. Hati jadi tenang insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Fadilatul Ustaz, Tuan Pengurusi kita. Kita doakan Tuan Imam dan semua imam-imam dan ahli jawatan kuasa masjid yang legend ni lah, di bawah pentadbiran dan Sri dan juga semua, agar diberikan Allah kebaikan berpanjangan, dimudahkan urusan, dikekalkan kecergasan dan kecerdasan, agar terus membimbing ahli qaryah dan masjid ke arah yang diredai Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya kepada tuan-tuan guru, alim ulama, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang bersama dengan kita pada malam ini, yang bersangka baik dengan saya. Ada salah dan silap dan kurang, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-beradik, muslimin, muslimat, mudah-mudahan berkat himpun ramai-ramai ini, tambah pula ada yang berpuasa, tambah pula ada wali-wali Allah. Saya mengajak tuan-tuan dan saya, kita berdoa mohon
Yang pertama, supaya Allah Ta'ala sudi mengampunkan semua dosa kita. Amin. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita minta Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita minta Allah lapang dada kita, tenang hati kita, majlis malam ni supaya jadi penuh barakah. Dan yang kelima, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Cara jawab macam sakit ya. Sihat ke? Saya tajuk pun belum tentu hati saya bagus. Tajuk yang diberikan pada saya bila hati mati. Jadi saya tak mahir tajuk-tajuk macam ni. Malahan tok-tok guru di sini pun semua dah duk cakap tajuk ni. Mana nak jumpa masjid bagi orang buka puasa lu baru ceramah. Saya ceramah tiap-tiap malam kot. Mai sini ya ceramah bagi orang buka puasa dulu baru ceramah. Legend lah tu. Jadi power lah. Jadi salah lah saya untuk bincang tajuk ni. Jadi macam mana nak buat? Saya susun begini. Mula kita baca surah Al-Fatihah supaya Allah bantu mudah urusan pengajaran, pembelajaran. Harap saya aja memang tak boleh harap lah. Yang kedua, kita baca doa. Yang ketiga, sonok malam ni kalau kita boleh baca selawat sama-sama. Malam Jumaat. Kita baca selawat sama-sama. Kalau sini selalu selawat apa? Senang Ustaz. Panjang sangat. Selawat badar je lah. Salatullah. Macam tu je lah. Kan tuan-tuan nak lain sikit. Assalamualaikum ya Rasul. Tuan-tuan selalu karaoke yang mana? Sekarang kita baca selawat badar. Lepas tu, habis selawat, baru kita ceramah. Baru Allah bantu. Saya pun tak mahir. Takut salah. Tajuk kita saya pecah macam ni. Mula saya akan bagi tahu dulu berapa benda ni ada dalam Quran. Sebab kita patah balik ke Quran dulu. Baru kita hurai hadis. Kalau tidak sesat juga kita binasa. Yang kedua, lepas kita bagi tahu berapa dalam Quran, kita ambil satu-satu ayat dia. Lepas kita ambil, kita cerita kisah dia, kemudian kita bagi kesimpulan dia. Boleh? Okey? Setuju? Ibu-ibu okey? Baik. Jom. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan bacaan Al-Fatihah dan semua amal soleh pada malam Jumaat ini. Berhimpun dengan orang soleh, duduk sama-sama dengan orang soleh. Kita duduk di masjid rumah Allah yang Allah menyebutkan nama setiap seorang daripada kita di sisi Allah Ta'ala, sabit hadis Nabi. Allah bagi ketenangan, Allah bagi rahmat, malaikat memayungi kita. Semua tu sabit daripada hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Niatkan dengan semua kebaikan itu, majlis ilmu lagi, tunggu waktu solat lagi, dengan yang berpuasa, kita meraihkan yang buka puasa. Dan semua yang ada yang baik pada malam ini, dengan niat kita tadi nak selawat untuk besarkan Nabi Muhammad pada malam Jumaat ini bersama ramai-ramai. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan.
Semua amal soleh tadi kita niatkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tambahan malam ni khusus kita hadiahkan kepada semua ahli qaryah Masjid Al-Falah yang pi dahulu daripada kita. Kemudian kita niatkan kepada guru-guru kita yang mengarang kitab-kitab penyucian hati, kitab-kitab tazkiyatun nafs seperti kitab Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, Bustanul Arifin. Semua kitab-kitab yang tadi tu kita niatkan kepada semua tok-tok guru kita. Kemudian kita niatkan supaya tambahan malam ni anak-anak yang ambil periksa supaya dimudahkan urusan mereka. Kita yang mana yang sakit, yang secara online ataupun secara alam nyata, siapa yang sakit, Allah sembuhkan penyakit mereka berkat Fatihah dan semua yang kita niat tadi. Yang mana yang berhutang, Allah mudah melangsakan hutang. Mana yang dalam dilema, Allah bagi dia jalan keluar. Yang mana yang bujang, Allah bagi dia jumpa jodoh dia soleh-solehah. Mana yang ada anak, semua ni ada bawa anak-anak keturunan kita semua jadi zuriat soleh-solehah. Sebab malam ni malam makbul doa. Ini Imam Syafi'i pesan kat kita. Imam yang sama yang pesan malam hari pertama Rejab makbul doa, imam yang sama bagi tahu malam ni malam makbul doa Jumaat. Niatkan lagi supaya ada di kalangan kita yang kalau Allah nak ambil nyawa dia, matikan dia dengan kita dalam mati yang baik. Niatkan lagi supaya Allah amankan negara kita, sejahterakan negara kita. Niatkan juga pemimpin-pemimpin kita, andai ada di kalangan mereka yang ada nak buat niat jahat, Allah batalkan niat mereka. Bagi supaya bila mereka niat baik, Allah mudahkan urusan mereka agar mereka membimbing kita ke arah yang diredai Allah. Dan menjadikan kita rakyat yang taat dan rakyat yang baik, patuh ikut arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
Habibillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Jom semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Khair. Dalam Quran qalaba, qaf lam ba, yang datang daripada perkataan dia qulub. Qulub, perkataan dia qaf lam ba, huruf dia 3 tu root word dia. Ada sebanyak 168 kali dalam Quran. 168 kali dalam Quran. Makna dia bukan satu benda baru yang kalau kita bincang hari ini tiba-tiba orang kata dia agak dia ada. Sebab kalau kita go through Quran dengan perkataannya yang ada hampir 70 berapa puluh ribu huruf perkataan dalam Quran, huruf sampai beratus ribu huruf dalam Quran, kita akan jumpa perkataan qaf lam ba ada 168 kali. Dari 168 132 merujuk kepada hati, qalbun. Dia nanti yang ni maaf susah sikit nak bincang sebab jantung ke hati. Tu kita tak bincang tajuk tu kita refer kepada hati lah sebab hati tang sini patutnya hati limpa kita hati kan kita yang besar tu sini tu dia. Saya pun tak tahu dari segi bahasa, maafkan saya lah. Kita tak bincang tajuk tu, jangan nanti gaduh hak tu jantung ke hati, jantung ke hati, sebab yang duk pam tuk tak tu jantung, sakit jantung, tapi pegang kat sini, tapi kata sakit hati dia tuan-tuan, you're my friend, kita tak bincang tajuk tu, okey tak bincang kita tolak, tapi kita kata hati juga, okey ya, wala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur tu, at-taqwa hauna tu kita kata hati jugalah bukan makna saya setuju apa, tak ada, mudah tajuk kita nak bincang. Kalau bincang tajuk yang tak ada kena mengena, rugi hidup kita. 132 kali merujuk kepada hati. Baki daripada 168, 132 maknanya lebih kurang 36 kali. 36 kali semuanya merujuk kepada patah balik. Patah balik. Bahasa Inggeris kata return. A place to return. Berapa kali? 32. Semua merujuk kepada patah balik. Jadi kalau bincang tajuk hari ini kata bila hati mati,
cari jalan pulang tak jumpa. Tu cerita dia. Dia nak patah balik tapi dia tak tahu nak pergi mana. Tu mudah cakap. Sebab tu kita jangan marah setengah orang bila dia nampak nak taubat. Tapi sekali lagi dia katalah dulu dia rock ke, dia apa ke. Bila dia nak patah balik, tengok-tengok terikut kumpulan yang salah. Boleh faham Sebab apa? Sebab barangkali ketika itu hati dia tertutup. Bila tertutup atau mati, dia nak cari jalan patah balik tak jumpa. Jangan katakan orang yang teruk nak main berubah ketika hati dia mati, dia nak patah balik, dia tak jumpa, dia terkena dengan kumpulan yang salah. Kita yang tak ada apa-apa ni pun berapa ramai yang hati dia boleh bertukar. Itu maksud yang kedua. Tapi dia tak rujuk dalam Quran benda tu. Tapi itu maksud dia. Apa dia? Berbolak balik. Sebab tu nama hati kita yang orang duk kata hati-hati tu kulub kolbun tu. Dia sentiasa lagu ni ke lagu tu. Lagu ni ke lagu tu. Lagu ni ke lagu tu. Bagilah apa topik. Sebut satu topik. Semayang. Berapa ramai yang takbir tak takbir. Takbir tak takbir. Bunyi tak bunyi. Betul Bagilah zakat. Cukup ke tak cukup? Kena tak kena? Bagi tajuk puasa. Niat tak niat semalam? Niat tak niat semalam? Nampak? Mai saja benda yang kena dengan hati, dia akan pergi kot lagu tu. Dia mesti akan pergi lagu tu. Sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi satu zikir yang para sahabat kata, kami selalu dengar Nabi baca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Itu pun banyak perkataan qalb. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal yang membolak-balik qulub hati. Thabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinika wa ala ta'atik, atas agama kamu dan atas ketaatan. So Nabi sendiri terjemah maksud hati tadi, dia sentiasa lagu tu. Okey. Itu perkataan. Azan dulu. Baru nak take off. Sila. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdasarkan kepada perkataan, kita faham bahawa tajuk yang kita nak bincang, dia tak boleh lari daripada apa terjadi kalau hati terbalik. Mesti kena bincang tajuk itu. Maknanya apa ubat dia? Yang kedua, dia tak boleh lari daripada itulah tempat kembali. Makna kalau jadi apa-apa, tentulah kena persoalkan yang pertama sekali. Ambillah tajuk apa pun. Kita ada anak, kita rasa berat sangat, kita rasa lagu ni, tanya balik, siapa nak anak ni dulu? Anak ada dulu? Ya, anak. Pasal apa anak? Dia mesti kena tanya sini. Ambillah kuliah apa pun, subjek apa pun, duduklah tang mana pun, tuan-tuan duduk dekat USJ dan sebagainya. Bila main keserabut, bila main apa, termasuklah berkeluarga, kahwin, kawan dan sebagainya, bisnes dan kerjaya. Soalan last sekali, kena tanya, siapa mau benda tu? Jawab clear. Sebab itu topik hari ini, tadi saya duduk spare, ingat saya main tadi pukul 8. Boleh ceramah dah sebab saya jamak. So saya boleh terus take off ya. Bila 8 ceramah, masuk Isyak, habis Isyak, boleh buka topik. Macam mana nak kaitkan ya? Sekali salah lah. Buka puasa dulu. Okey. So dia dah lari saya punya skrip lah. Okey, so saya habaq terus. Sebenarnya kena tajuk kita pada bulan Rejab bincang pasal hati. Sebab bukankah Nabi di Isra' Mi'raj kan ketika Nabi dalam keadaan depression? Isra' Mi'raj adalah peristiwa penawar hati. Apa konsep modus operandi MO atau konsep atau modul yang Allah buat dalam Isra' Mi'raj? Dia adalah untuk merawat hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun perkataan bahasa yang orang pakai, mesti balik ke situ. Contoh bahasa dia, itu adalah tahun duka cita. Duka cita bukan balik dekat sini kah?
Yes. Itu adalah tahun kesedihan. Kesedihan bukan balik dekat sini kah? Ya. Nabi dalam keadaan tertekan tahun itu. Tertekan bukan balik dekat sini kah? Ya. Maka Allah pun ingin menghiburkan Nabi. Menghiburkan bukan duduk tahun sini kah? Ya. Nabi merasa tenang dan bertenaga untuk patah balik melaksanakan dakwah Nabi. Bukankah perkataan itu semua duduk tahun sini? Ya. Memang topik dia kena. So kita punya jalan penyelesaian akan refer balik tracking Isra Mi'raj. Jawapan kita malam ni. Tu je. Tapi sebelum nak pergi ke situ, kita tak mau syok sendiri. Sebab saya kenal diri saya. Saya tak mau syok sendiri. Kita bagi bukti satu persatu. Apa dia? Apa Allah bincang tentang hati dalam Quran? Tadi kita abang perkataan. Sekarang kita nak tengok konteks, konsep dia supaya kena dekat kita. Nombor satu, Allah sebut dalam Quran bahawa ada satu jenis hati yang ni special. Tuan-tuan punya pun ada atas tu, dia tulis tapi tak ada hati. Itu perkataan dia. Allazina amanu manuzkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah kata apa? Innal wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu adalah ayat surah Ar-Ra'd ayat 28 bawah sekali. Apa dia? Orang yang beriman yang berzikir. Wa tatma'innu qulubuhum, hati dia tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, yang ni selalu macam mana nak sebut zikir. Tuan-tuan ada atas tu, zikron kasiro. Zikir dia mesti kena macam ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia bukan macam ni. Yang tu kalau nak pi dia jadi yatadzakkaru. Dia mesti wazan dia bunyi yatadzakkaru, mengingati dalam ni. Kalau zikir mesti bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dari segi lughah. Tuan-tuan boleh semak, tak ada masalah. Kalau contoh firman Allah, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Allah kata allazina yadhkuruna. Yadhkuru mesti mulut bunyi. Kalau allazina yatadzakkaruna, yang tu dalam. Ayat Quran kata allazina yadhkuruna, mulut mesti bunyi. Sebab itu nak zikir dalam Quran satu bunyi apa pula itu? Ada ni masjid ni kena ikut peraturan, saya risaulah, tak mau duk langkah duk buat champion ke apa. Risau. Mai tempat orang kena hormat lah. Saya pun dah 8 tahun buat tak mai sini. Lupa dah. Okey. Sebab itu satu-satunya ibadah dalam Quran yang disertakan sebelah dia dengan perkataan kathira, banyak, adalah zikir. Malam ni kalau tuan-tuan nak bincang dengan saya tajuk, sebab tajuk ni tuan-tuan yang bagi. Jadi kalau tuan-tuan nak bincang tajuk ubat hati, hati mati nak berhidup dia balik, dia tak akan boleh lari daripada zikir. Itu formula nombor satu. Tuan-tuan mesti kena start ada dah zikir yang tuan-tuan favorite. Alhamdulillah, bulan Rejab, bulan istighfar. Simple. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh jadi zikir favorite. Nabi sebut apa dia? Sesiapa yang banyak beristighfar, bila dia jumpa jalan buntu, Allah bagi dia jalan keluar. Bila dia hati dia kusut, Allah akan bagi dia tenang. Dan bila rezeki dia sempit, Allah akan luahkan rezeki dia. Dalil Quran yang mana? Tadi hadis, boleh orang kata dhaif lah, tak apa, palsu lah apa. Quran ada. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Betul Ustaz? Saya baca Allah. Istighfar, Allah kata, aku akan mengkayakan kamu dengan harta dan anak. Bukan macam tu saja. Awan di langit menurunkan hujan pun boleh bergerak dengan keinginan kamu kalau kamu banyak berzikir. Istighfar. So, boleh.
Mesti. Sebab itu kata ulama macam mana? Syair-syair mereka, bagaimana mungkin seorang guru tidak berwirid mengajarkan akhlak dan adab kepada murid. Guru pun tak ada wirid, macam mana? Ajak anak murid, guru mesti kena ada zikir. Sebab tu kalau kita tengok tok-tok guru kita, arwah tuan guru Naqsyabandi biasa, Syazili biasa, Syattari biasa, itu semua nama Hasani Maliki ada, tarikat zikir mereka. Ui, luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sehari beribu-ribu. Pasal apa? Hati. So nombor satu, hati yang topik Allah bincang adalah hati yang dia tenang dengan mengingati Allah. Itu formula dia. Mailah formula apa-apa, dia tak akan boleh lawan ayat Quran. Allah kata kena ingat Allah. Ingat benda lain, kalau dia tak edit. Nombor dua, hati yang sejahtera, dia relax. Satu lagi, sejahtera tu dipartnerkan dengan tunduk. Munib, salim, sejahtera, munib, tunduk. Firman Allah famous dulu, khutbah Jumaat duk banyak baca. Lah ni dah dulu masa tahun 2003, 2008, 9, 10 banyak. Apa dia? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tak ada guna harta benda, anak pinak, kecuali yang balik kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang hatinya sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Surah Asy-Syu'ara ayat 89. Firman yang sama juga dalam surah As-Saffat ayat yang ke-84. Bunyi yang sama juga, cuma hujung dia tukar jadi hati yang tunduk sejahtera. Munib, tunduk sejahtera. Surah apa? Surah Qaf ayat 33. Itu hati yang sejahtera. Okey, tengok elok-elok. Dalam banyak-banyak bincang tajuk hati, dua hati yang tak baik ni, inilah yang kita jumpa dalam surah Al-Baqarah muka surat kedua. Pertama, hati yang tak boleh pakai tu, hati yang ditutup. Tajuk malam ni surah Al-Baqarah ayat nombor 7. Apa dah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun. Aywa, semua orang hafal. Awal sangat. Atas tu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Ini khatamallahu 'ala qulubihim. Hati dia tutup. Ini first kita jumpa. Bila buka-buka Baqarah, Allah abang yang ni dulu. Tapi kita tak perasan. Bila kita baca tengah, baru kita nak hurai balik. So yang nombor 3, hati yang katup. Ni tutup, zero, totally, tajuk kita malam ni. Yang nombor 4, yang ni lagi tak boleh pakai. Sebab itu, bila tajuk hati nombor 4 ni, Allah kata apa? Depa lah yang paling duduk dalam neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini perangai ni jangan di kalangan kita jangan ada. Sebab tu bila kita tawaf, antara doa yang kita minta ketika tempat makbul dalam semayang, lepas habis semayang jarang kita minta doa tu, jarang. Tapi kalau tawaf dengan sa'i, dua ni mesti kita minta. Apa dia? Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Betul tak? Kita mesti minta jauh daripada jadi orang munafik. Apa dia? Hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Yang tu jawapannya. Allah abang siap-siap. Apa dia? Hati depa sakit bukan pasal orang mengata depa. Hati depa sakit bukan pasal depa duk buat act nak, bukan. Pasal menipu banyak. Bohong memanjang. Ni hati sakit. Tu. Buka surah Baqarah, jumpa yang tu dulu.
Hati sejahtera Nuh Ar-Ra'du juzuk 13. Pasal apa? Sebab ketika mana surah Baqarah buka dalam Madinah awal tu, dia bukan pasal musuh lagi dah. Musuh dah settle, orang kenal dah. Jadi tak perlu risau. Yang perlu risau adalah duri dalam daging, gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Bukan yang ni kah duk jatuhkan semua sistem dan institusi keluarga, negara, masyarakat. Ni kalau dalam cerita P. Ramlee tang mana? Buang Sajen Hasan. Arwah P. Ramlee bagi kat kita apa benda tu? Panjang cerita Sajen Hasan. Climax dia jatuhkan Jepun. Hujung tu ada lagi cerita, tak habis lagi. Patutnya kalau ikut cerita orang hari ni, jatuhkan orang jahat, terror habis lah. Tak, P. Ramlee simpan sikit hujung, dia ligan buang. Buang masuk dalam rumah tu, betul? Bawa pistol dia. Betul? Pasal apa? P. Ramlee bagi tahu kat kita, aku tak kisah bangsa aku macam mana. Aku tahu bangsa aku muda. Tapi orang macam ni, siapa dia macam ni? Pengkhianat, pembohong, penipu. Contoh dia bagi kat kita, buang. Dalam sejarah, orang ni lah yang penjatuh semua institusi, siapa sahaja, negara mana pun, bangsa mana pun. Sebab tu dalam rumah tangga kita, make sure yang ni jangan ada. Settlekan yang ni. Yang ni kena settle. Ni buang ni no. Fi qulubihim marad. Tuan-tuan janganlah buat muka serius. Serius sangat saya cerita. Saya pun jadi cemas agak. Tuan-tuan buat muka serius. Tuan-tuan duk muhasabah apa pun saya tak tahu. Jadi itu cerita dia. Jadi okey, kita ambil satu-satu. Baik, ambil daripada bawah lu senang. Dekat sikit topik dia. Hati yang sakit. Siapa? Orang munafik. Apa perwatakan mereka, yang tu jangan ada dekat kita. Hadis dulu, pi hadis dulu. Nombor satu, hadis. Apa dia? Orang munafik, Nabi kata dia ada 3 perangai. Satu, kalau dia berlawan, nak menang saja. Ada kenal ke siapa-siapa? Bukan kita kata. Bukan kita kata. Nabi kata, takkan Nabi bohong. Takkan Nabi bohong tu. Itu kata-kata Sultan Muhammad Al-Fatih tau. Kan apa nama, ketika perang Katok Batu Besar, Ahzab, Khandaq, betul? Kan masa perang Ahzab Khandaq tu kan Nabi katok. Kotum tu Nabi kata satu hadis kan, Satuftahul Konstantiniyah, Nabi kata situ, betul? Lepas tu bila Nabi wafat, hadis tu untuk geng tentera, untuk geng orang awam ni khalas lah tu hadis. Tapi untuk geng-geng tentera, aku yang jadi pembuka kota Konstantinopel pasal aku nak jadi yang terbaik. So berebut-rebut nak buka. So di kalangan tentera, mereka sampaikan mulut tu tau. Satuftahul Konstantiniyah. Qala Habibi, berkata kekasih aku. Satuftahul Konstantiniyah. Kata pula seorang lagi. Qala Khalili, berkata kekasih aku. Satuftahul Konstantiniyah. Mai pula orang lain. Qala Nabiyuna. Satuftahul Konstantiniyah. Pakat dia bercakap lagu tu. Orang-orang yang pegang Konstantinopel, Istanbul masa tu, geng-geng Yahudi lah apa semua, pakat gelak. Nasrani semua pakat gelak. Koh. Gelak. Apa hampa? Masa Sultan Muhammad Al-Fatih dia masuk ke pintu gerbang Konstantinopel, yang masa dah dia tembak sana, tembak jatuh. Tak bincang lah tajuk tu. Itu tuan-tuan bincang lain lah. Tuan-tuan malah mungkin lebih mahir daripada saya sejarah dia. Masa Sultan Muhammad Al-Fatih masuk dengan kuda tu, masuk dalam tu, benda tu mula dia cakap. Dia kata apa? Nabi aku tak pernah bercakap bohong. Settle. Buah tu bubuh dulu. Buah tu bubuh dulu. Ambil semangat tu, saya kata kat tuan-tuan malam ni ya. Nabi tak pernah cakap bohong.
Nabi habaq nak kenal orang munafik, 3 benda. Nombor 1, kalau berlawan dengan dia, tak kira berlawan apa saja, kira nak menang lah. Dah lah, tak kata ke orang perempuan pun, dah, tak kata. Kira berlawan nak menang saja. Tapi dia bukan, dia kena kumpul 3-3 ni duduk sekali baru jadi. Kalau ada satu je tak jadi. Dia cuma ada bunga-bunga sikit, yang tu boleh padam zikir-zikir, hilang lah, khalas. Nombor 1, kalau bergaduh kira nak menang lah. Dia punya hujah paling betul, dia punya ni lah, ulama dia aja yang betul, ulama lain semua tak betul. Dia aja. Nombor 2, kalau berjanji mesti khianat. Kalau berjanji mesti tak tepati janji. Mesti tak tepati janji. Habaq yang tu habaq. Nombor 3, kalau bagi amanah dia khianat. Kita bagi kepercayaan dekat dia, ni jagalah ni anak saya lah apa, dia khianat, dia bagi anak kita rosak. La ilaha illallah. Tu 3 benda ni kalau kumpul, confirm hang orang munafik. Bila confirm hang munafik, Nabi kata apa? Jaga. Dia ni hati dia sakit. Sakit saja tak apa. Sakit saja tak apa. Tapi pasal kuat bohong. Bila dia kuat bohong, Allah kata apa? Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi kuat atas, tambah lagi kuat atas penayang dekat dia. Dia duk ingat dia tera. Bila jadi lagu tu, pergi ke ujung, habis. Apa dia buat? Apa dia buat? Bukan kita cerita. Surah Baqarah cerita. 13 ayat. Orang beriman 5 ayat. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. 4 ayat dah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 3. Solat. 3. Innal ladzina kafaru, orang kafir, orang yang lawan ni, hati tertutup saat lagi kita nak masuk tu, 2 ayat dah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Habis, khalas. Wa lahum 'adzabun 'adzim. Khalas, 2. Lepas tu, wa minan nasi man yaqulu amanna. Start daripada situ sampai muka surat sebelah, 13 ayat. Tujuan dia apa? Suruh semua tuan-tuan dengan saya, kita kena tahu siapa dia orang munafik. Jangan kawan dengan mereka. Mereka makan bisnes tuan-tuan. Jangan kawan dengan mereka. Mereka khianat tuan-tuan kat belakang. Mereka pergi cerita buruk tuan-tuan kat orang lain. Jangan kawan. Jangan tiba-tiba dalam ni, tiba-tiba, habis tu Ustaz, kalau semua orang baik kawan dengan orang baik, siapa nak kawan orang jahat? Tak sah duk kata lagu tu. Kuat tak mana kita nak kawan dengan orang lagu tu. Jangan. Allah Ta'ala, Allah lagi 10 minit. Habis? 9:30. Bukan 9 suku. Khair. Silap. Maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat 14. Surah Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah buat kita, dia cukup main kenal dengan kita. Jadi Allah Ta'ala bagi dekat kita. Dia bagi dekat kita 13 ayat. Tujuannya untuk apa? Kita nak identify orang macam ni. Jangan ada dalam institusi tuan-tuan. Apa nama Tan Sri kita buat Nurflix ke apa. Orang lagu ni jangan ada. Dia depan kita dia akan cakap elok. Belakang kita dia punya bantai kita teruk. Jangan ada di kalangan AJK masjid lagu tu. Saat lagi dia depan kita, baik. Belakang kita ni apa dia perlu buat? Dia balun kita.
Jangan ada dalam keluarga kita. Cek elok-elok. Tuan-tuan lebih dewasa daripada saya. Tuan-tuan mungkin ada anak menentu. Cek elok-elok. Jangan ada yang jenis lidah berlipat ni. Dia, depan kita dia boleh duduk baca zikir dengan kita ni. Kita pergi rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh, adik-beradik mai apa semua, salam peluk apa semua. Jom malam ni kita baca Yasin. Oh, ya, sila. Dia pun duduk kat ujung tu, buka lah Yasin, buat baca lagu tu. Kita angkat panggung kepala, beralih kat dia, dia baca. Kita tak beralih kat dia, dia diam, dia buat lagu tu. Bila hari kita jemput mai tempat lain yang dia boleh mai, dia tak mai. Pasal? Hampa duk ikut buat apa, geng-geng lagu ni, duk goyang ni, geng apa? La ilaha illallah. Hang keluarga kot. Mak, Allah suruh kita identify. Dia bagi 13 ayat. Jaga elok-elok. Especially kakak-kakak yang mana nak cari suami ya. So cari suami elok-elok. Pada ayat Quran ada, pandu elok-elok. Allah kenal kita, dia bagi. Okay. Satu lagi ayat. Sini ayat ni Habib Ali biasa baca sini. Saya biasa dengar. Saya baca balik kat tuan-tuan. Apa dia? Surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16 ya? Saya tengok saya. Dia tu. Saya ni dialah lagu tu lah, teka-teka ingat. Ada Surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Tuh. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Tuh, bukan saya. Ayat Quran. Apa dia? Dan jangan jadi macam orang-orang sebelum ni, Yahudi, Nasrani, yang diberikan kitab. Yahudi, Taurat. Nasrani, Injil. Dapat. Apa mereka buat? Fatala alaihimul amad. Mereka cukup main tak suka dengan Nabi. Fatala alaihimul amad. Dalam kurungan terjemahan, tuan-tuan buka tafsir. Mereka jauh daripada Nabi mereka. Mereka bunuh Nabi. Mereka buat naya kat Nabi. Lawan Nabi. Lagi boleh lawan. Mereka tak suka Nabi mereka. Kat zaman kita pun ada orang dia tak suka Nabi Muhammad. Tak tahu pasal apa. Kotlah Nabi pukul dia ke? Tak juga. Nabi tak bagi kat dia harta ke? Kita pun tak dapat juga. Tak tahu pasal apa. Mai je sebut Nabi Muhammad, dia cukup tak suka. Orang macam ni Nabi kata apa? Fatala alaihimul amal. Allah kata faqasat qulubuhum. Hati dia terus jadi kerah. Settle. Semoga Allah pelihara kita. Alang-alang sebut nama Nabi, kita balun satu lagi selawat simple ya. Tuan-tuan boleh solat alaikallahu ya adnani. Boleh ya? Sebab kita baca ayat Quran. Dan orang yang tak suka Nabi, kita lawan lah. Kita nak kata kami suka, kami tak mahu lagu tu. Boleh lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Salatu salah tune pusing lagi sikit. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatan rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani qad sada fil mahdi ala al-ghilmani u'izuhu bil baiti dhil arkani hatta arahu balighal bunyani anta alladhi summita fil qur'ani salla alaika
Allah ya adnani ya Mustafa ya watan rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani ahmadu maktubun ala al-jinani صلى عليك الله في الأحيان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته صلى الله وسلم عليه. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu nama yang lazat bila disebut. Nama Nabi ni special sebab orang Islam kalau sebut dia rasa lazat. Orang bukan Islam kalau sebut dia confuse. Mana ada nama Nabi lain yang ada level dia macam tu? Muhammad kan datang daripada perkataan root word dia ha mim dal kan, hamada puji, Muhammad yang dipuji, itu bahasa Arab. Abu Jahal orang mana? Orang Arab. Abu Lahab orang Arab. Sahabat semua orang Arab. Majority. Orang Arab kalau faham dia syok sebut nama Nabi. Sebab tu batu-batu walaupun tak ada mulut zikir sebut nama Nabi sebab lazat. Pokok tunggui kayu mati, kan tebang jadi mimbar, mati, pun nak sebut nama Nabi, menangis supaya Nabi take note dia. Menangis. Pokok mana ada mulut. Pasal itu ulama kata, siapa di kalangan kita, tapi bukan sini lah sebab tuan-tuan sini majlis ilmu, Habib semua duk main ni. Tapi saya dia sabar saja. Siapa yang tak syok sebut nama Nabi atau rasa lekeh, teruk dia daripada batu dengan kayu. Itu ayat tadi tu, fatala alaihimul aman tu. Yang lagi dahsyat, cuba ustaz ingat balik. Bukankah tunggui kayu tu masa dia menangis? Kan Nabi pujuk mimbar sini. Mihrab Nabi sini. Tiang sebelah dia tu tiang macam tuan-tuan buat ni lah, tiang yang lugu tu ni kan tuan-tuan ikut konsep Masjid Nabawi, mihrab Nabi. So tiang yang belah kanan ni kalau di mihrab Nabi tu, tiang tu nama dia tiang wangi. Itulah tapak tunggui kayu tu. Sebab dulu Nabi khutbah situ, semayang situ. Sahabat buat mimbar. Jadi masa Nabi khutbah atas mimbar 3 anak tangga, dia menangis tang tu. Nabi berjalan tu, para sahabat nampak. Bila Nabi pujuk kayu tu, apakah tawaran Nabi dekat dia? Nabi kata, hang nak dak aku doa ke Allah, hang hidup balik jadi pokok, atau pi duduk dengan aku dalam syurga jadi jiran aku. Maka pokok tu pilih nak jadi jiran Nabi dalam syurga.
Kata ulama, siapa doa minta masuk syurga semata-mata, tak minta nak duduk dengan Nabi, teruk dia daripada batang kayu. Batang kayu tak ada akai, minta nak duduk dengan Nabi. Kita boleh fikir, tapi tak mau. Oh, rugi. Tu. Lepas tu, mereka tak mau. Orang-orang yang hati sakit ni, dia tak mau. Dia tak sebut nama Nabi, tak apa. Sebut nama saya tu lagi bagus. Oi. Saya tuan-tuan kena sebut. Nabi tak sebut, tak apa. Oi, jenis lagu tu. Mana boleh. Hati sakit. Yang ketiga. Tadi 4. Yang ketiga. Apa dia? Orang kafir, hati dia tertutup. Orang macam ni, bagilah bukti macam mana pun. Abu Jahal belah bulan depan dia kot. Nabi Musa belah laut. Laut ni bumi, ni laut. Nabi Musa ni bumi, ada banyak laut dekat atas muka bumi. Satu cabang daripada laut tu laut merah. Nabi Musa berdepan, bukan seluruh laut. Berdepan dengan laut merah, nak lintah pi seberang sana, pi Mesir. Ambil tongkat, idrib bi'asakal bahar. Balun atas tu. Belah. Pum, laut naik atas. Lintah mereka. Itu pun orang kata, Musa mukjizat begini. Nabi kita lagi dahsyat. Belah planet. Bukan belah laut, sungai. Bukan belah pokok, belah planet. Sebiji planet bernama bulan dibelah 2. Ayat 1 surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat dekat. Ingat peristiwa bulan yang perisa dibelah oleh Nabi. Wazan dia tu, bulan telah dibelah oleh Nabi. Hadis sahih 12. Bagi tahu kata Nabi belah bulan, terbelah 2. Depan Abu Jahal. Tapi dia tetap tak masuk. Ini semoga Allah menjauhkan kita daripada hati lagu ni. Amin. Yang kedua dengan yang ketiga, hati yang sejahtera. Hati ni kata ulama, mereka banyak zikir dan banyak ingat Allah. Baik. Di penghujung perbincangan kita, berbaki lagi 15-10 minit. Ubat hati apa? Habib Umar bagi 3 rangkuman kepada 5 yang diberikan oleh Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Ini ulama-ulama sufi. Ulama yang membersihkan hati. So ada 3. Oh, sebelum saya terlupa alang-alang bincang tajuk hati, saja nak bagi nota sikitnya. Tuan-tuan, menjadi lumrah orang macam kita, manusia, akan ada fluctuate iman kita. Ada waktu kita lawan nafsu kita menang, ada waktu kita lawan nafsu kita kalah. Tak apa, teruskan berlawan. Sebab ulama-ulama pun melalui proses yang sama. Sebab itu mereka boleh ajak kita macam mana nak ubat hati kita. Kita tak perlu lalu teruk macam mereka. Contoh paling dekat, Buya Hamka. Tuan-tuan baca dalam kitab tasawuf moden yang dikarang oleh Buya Hamka, dia bagi tahu masa dalam penjara beliau, semoga Allah merahmati, hampir-hampir kelak tangan dia. Buya Hamka bukan calang-calang orang, mengarang kitab tafsir. Mana ada orang boleh karang kitab tafsir sewenang-wenangnya. Tuan-tuan nak kira tafsir berapa yang tuan-tuan tahu yang ada atas muka bumi? Kalau tahu pun dia tak akan banyak macam mana sebanyak orang menterjemah hadis 40 Imam Nawawi. Tafsir Quran, tafsir Al-Azim Ibnu Katsir, tafsir Baydawi, tafsir Qurtubi, tafsir kalau Melayu Baydawi Jawi, tafsir Nurul Ihsan, tafsir Jalalain, tafsir fi Zilalil Quran Asy-Syahid Sayyid Qutub.
Tiba-tiba selit juga dekat situ tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, tafsir Al-Maghari, tafsir Al-Sabuni, berapa? 10. Memang kitab tafsir tak akan orang boleh karang sewenang-wenangnya. Yang lagi luar biasa, Buya Hamka karang tafsir Al-Azhar dalam penjara. Baik, macam mana dia boleh jadi macam tu? Ketika mana dia ditorture dalam penjara, dia hampir kelak diri dia. Teruk tak dia jatuh? Ya, jiwa dia jatuh. Sirah Nabawiyah dan sunnah Nabi menjadi makanan dia untuk hidup balik. Boleh mengarang tafsir untuk kita. Kedua, tadi Buya Hamka. Dua, siapa dia? Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan jangan lupa yang tu. Imam Al-Ghazali biasa down, teruk sehingga meninggalkan kuliah, meninggalkan semua ni, tinggal. Pasal jiwa. Setan kan jahat. Dia suka buat nayang kita berapa kali. Dia kenal kita. Berapa kali kita kecundang dengan dia. Dia bawa kita konon macam nak jadi elok. Hujung dia lipat kita. Pasal apa? Orang macam kita dia dah jumpa beribu kali. Tuan-tuan ingat tak Syekh Abdul Qadir Jilani? Kan Syekh Abdul Qadir Jilani yang ketika disanjung menjadi ulama tasawuf sufi kita ni yang antara yang terror. Syekh Abdul Qadir Jilani masa jadi macam tu peristiwa dia apa? Ketika setan hasut dia suruh tok sah sembahyang. Apa setan tu kata masa dia kata, nyah engkau setan, aku tahu hang tu setan. Setan kata apa? Aku menyesatkan orang macam hang 70,000. Orang macam Syekh Abdul Qadir, dia dah jumpa 70,000. Orang macam kita bersepah. Dia nak corner kita anytime. Begitu juga ulama kita. Ada yang tersangkut. Sebab itu dia sanggup karang kitab Ihya Ulumuddin supaya kita jangan lalui jalan tadi tu, perbetui hidup kita. Tapi seperti biasa, setan dia janji dengan Allah, dia downkan balik kita. Jangan takut, rujuk balik kitab tu, naik balik. Sebab tu tuan-tuan, bila berlaku sesuatu yang menggusarkan kita, jangan takut. Itu memang kita, fluctuate. Memang. Cuma soalan dia, ketika jangan bincang banyak sangat ketika kita jatuh. Soalan dia, sebanyak mana kita bangkit balik? Sebanyak mana kita, tuan-tuan dengan saya, bangun balik perbetui ibadah kita? Hari ini kita perbetui, esok kita jatuh, jangan takut, bangkit balik. Itu tujuan cerita-cerita kisah ni. Pasal itu Isra' Mi'raj. Tapi Nabi kita janganlah. Nabi sekali ya. Isra' Mi'raj, lepas tu tak jatuh dah lah. Nabi terror lah. Ini dah kita punya penghulu, dia A1. Setan pun tak boleh menyerupa dia. Betul? Setan pun tak boleh pergi dekat dia. Ni A1 lah Nabi kita. Sekali ya. Down tu Allah bawa Isra' Mi'raj. Settle. Barrafiqul a'la. Terus. Tak sabar nak jumpa Allah. Betul ya? No? Tu Nabi kita. Tapi Nabi sentiasa bagi nasihat kat kita sebab Nabi kenal kita. Boleh Kata ulama, ubat hati ada 5. 1, baca Quran dan makna. Jangan baca Quran saja semata-mata. Ini untuk apa? Untuk proses healing. Proses healing, Quran dan makna. Jangan baca Quran saja. Kalau macam malam ni kita nak baca Yasin, nak baca Kahfi, tu baca saja tak apa. Tuan-tuan dah memang okey, stable. Kalau tengah down, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sembahyang malam. Yang ketiga, kumpul dengan orang soleh. Sebab tu Nabi, cuba tengok, Allah bawa naik langit pertama. Jumpa siapa? Nabi Adam. Pasal apa jumpa Nabi Adam? Tuan-tuan tengok saya. Kan Nabi kita kan down sebab orang pukul dia. Betul ya? Orang pukul Nabi kita. Orang anaya Nabi kita. Orang balun Nabi macam Abu Jahal apa semua pukul Nabi. Nabi sedih. Nabi kata, siapa tak mau terima aku? Sebaik-baik manusia. Tapi Nabi tak kata lagu tu. Kita lah kata. Nabi sebaik-baik manusia. Ibu tak akan jumpa menantu yang akan sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa perjalanan, jumpa dengan siapa? Nabi Adam langit pertama.
nak banding Nabi kita dengan Nabi Adam, tuan-tuan tengok saya. Macam mana Nabi Adam nak tanggung? Setengah umat Nabi Adam syurga, setengah lagi neraka. Dan benda tu tak akan keluar balik tau. Bayang Nabi Adam nak muhasabah tu sampai bila? Nabi Isa, langit kedua, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi kita, mereka pukul Nabi ke, mereka buat apa kat Nabi? Mana ada umat Nabi Muhammad jadikan Nabi Tuhan? Nabi Isa esok nak jawab macam mana depan Rabbul Jalil? Umat dia kata dia Tuhan. Jadi bila Nabi jumpa benda-benda macam ni, okey, relax. Baru langit kedua. Langit ketiga, Nabi Yusuf lagi dahsyat. Nabi Yusuf lagi dahsyat. Tuan-tuan ada biasa baca sirah mana-mana kan? Nabi hampir-hampir berzina ke apa ada? Mana ada? Nabi Yusuf, ayat Quran cerita. Betul tak betul? Betul ya? So bila Nabi naik, boleh faham? Itu formula kumpul dengan orang soleh. InsyaAllah hati kita okey. Nombor 4. Tuan-tuan buat hari inilah, ibu-ibu dengan ayah-ayah, puasa. Banyakkan puasa. Hati jadi tenang insyaAllah. Dan yang kelima, zikir malam. Nampak? Bukan saya kata ulama kata. Zikir mesti kena banyak. Mesti kena banyak. Tuan-tuan faham tak faham? It's okay. Baca aja. Rahmat dia sampai. Sikit bertuah. Sikit. Last. Habis. 9:30. Tutup. Dadu jangan buka lebih daripada 3 kali. Ibrahim pendek pesan. Nanti kena lepuk. Okay. Dadu takat ni ya. Kenapa bila zikir tuan-tuan kena ada bilangan? Betul ya? Baca, jangan lupa Habib main. Jangan lupa ibu-ibu zikir istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali boleh, 80 kali. Kenapa kena sebut yang tu? Kan kita nak ajak orang zikir je lah banyak-banyak. Kenapa kena sebut 70, 80? Habib dah buat tu? Bukan, Nabi buat. Apa dia? Lepas semayang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah cukup 100, Allah ampunkan di antara dua semayang. Betul ya? Tu Nabi sebut. Baik, bukan Nabi ke baca ayat Quran kat kita suruh zikir banyak-banyak? Pasal apa bos subhanallah 33, bos 100 tengok. Pasal apa kena ada 33, tutup dengan satu la ilallah bagi cukup 100. Kenapa 1? Kenapa macam tu? Kenapa Nabi kata apa? Siapa yang habis salam maghrib tadi dengan subuh, bagi salam assalamualaikum, jangan angkat kaki dia, istighfar, lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai habis itu 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allah ampunkan dosa dia semua. Pasal apa suruh 10 kali? Baca ajalah 20. Pasal apa kena ada 10, 7? Pasal apa? Kata ulama, nak bagi mudah faham, itu adalah gigi kunci. Tuan-tuan kan ada motor berapa banyak yang sama, tapi kunci orang ni tak boleh masuk kat kunci orang ni. Pasal apa? Beza gigi. So bilangan zikir kita itu adalah gigi kunci apa rahsia yang kita nak buka. Tuan-tuan baca 33, tuan-tuan akan mendapatkan pengampunan daripada Allah di antara dua semayang. Sebanyak mana dosa tuan-tuan walaupun sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan baca 70 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Allah akan ampun tuan-tuan 70 punya kesalahan, angkat 70 darjat. Tuan-tuan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, 7 kali Allahumma ajirna minan nar. Allah tuliskan 10 kebaikan, ampun 10 kesalahan, angkat 10 darjat. Itu kunci dia. Tuan-tuan baca lebih 1, 2, dia buka kunci lain. Rahmat lain, barakah lain. Sama macam Nabi, siapa selawat kat aku sekali, Allah selawat kat dia 10. Selawat 10, Allah selawat kat dia 100. Selawat 100, Allah selawat kat dia 1000. Selawat 1000 dekat Nabi,
Allah akan buka kunci lain. Apa? Tak akan mati dia, melainkan dia nampak tempat dia dalam syurga. Nampak? Kalau 100 kali tiap-tiap malam selawat kat Nabi, Allah tulis dekat atas dai dia ni, jauh daripada api neraka, jauh daripada sifat munafik, dan ditempatkan dalam syurga bersama dengan para syuhada. Itu kunci dia. Semoga Allah menjadikan kita semua rajin berzikir. Oh, satu lagi. Rejab, tengok, Rejab bulan tanam, Sya'ban bulan siram, Ramadan bulan tuai. Tengok saya susun. Rejab tanam, pasak kita punya pendirian. Sya'ban nanti tuan-tuan nak banyak selawat, sebab ayat yang turun bulan Sya'ban salah satu dia innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. So Sya'ban nanti banyak selawat. Rejab istighfar. Pasal apa istighfar? Tadi nak tunai hajat kita, nak kukuh pendirian kita. Nanti kita siram dengan selawat. Ramadan nanti tarik 20 rakaat pun dia steady. Tapi kalau orang yang daripada awal Rejab duk habaq kata ni kenapa duk puasa 3 bulan berturut-turut, Nabi tak pernah buat dan sebagainya, Sya'ban nanti dia akan bising pasal apa, nisfu Sya'ban nak baca Yasin 3 dan sebagainya. Orang yang sama juga yang akan bagi tahu Ramadan semayang tarawih 8 sudah, duk buat 20, buat apa Nabi tak pernah buat. Nampak? Orang yang sama. Sebab dia tak lalu yang ulama sebut. Patut kita Rejab, Sya'ban, Ramadan dia pergi kot tu. Makin meningkat. Yang ni makin duk suruh lagu tu. Takkan dalam kuliah kita nak ajar orang macam tu. Kita nak suruh orang jom ibadah dengan Allah. Itu tujuan hidup kita. Betul tak betul? Yes. So jaga. Rejab bulan tanam. Sya'ban nak main nanti, siram dia dengan selawat. Ramadan, bom, jom tuai balik semua kita punya, keluarkan balik kita punya ni. Buat betul-betul Ramadan kali ni. Khatam banyak-banyak kali. Selawat banyak-banyak kali. Hidup malam betul-betul. Sedekah banyak-banyak. Buat Ramadan. Semua tu takkan jadi kalau tak mula daripada Rejab. Siapa kata ni? Semua ke majoriti ulama dirakamkan, dinakalkan daripada kitab mereka. Dalam kitab siapa? Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Nama kitab dia Lataiful Ma'arif. Ini Maulana hadis ni. Maulana macam kita ni ikut. Wallahualam. Ampun maaf daripada saya. Minta ampun tuan-tuan ambil masa yang baik daripada Allah yang lemah. Saya nak berhenti dah pukul 9 tadi. Tuan-tuan suruh 9.30. Saya nak berhenti dah. Ya, semoga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mana yang berpuasa, tolong doakan kepada kami semua ya. Jom kita tutup dengan maulai. Di hujung maulai itu doa ya, jangan lupa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini pendirian kita. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ini harapan kita. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlim minal ahwali muqtahimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ujung doa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
مفسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. tutup. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, ampun maaf salah silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Abang Ultimate.